Masalah mempunyai saiz badan yang besar dalam kalangan masyarakat Malaysia kini semakin meningkat kerana tabiat pemakanan serta pengamalan gaya hidup yang tidak sihat. Menurut Kementerian Kesihatan, 1 dalam setiap 2 rakyat dewasa di Malaysia sedang mengalami masalah berlebihan berat badan ataupun obesiti. Namun, mempunyai berat badan yang berlebihan bukan sahaja terjadi akibat gaya hidup seseorang, malah ianya juga boleh terjadi akibat genetik serta hormon dan kesan daripada pengambilan ubat yang membuatkan mereka sukar untuk menurunkan berat badan. Pelbagai tanggapan buruk yang sering dilontarkan kepada golongan berbadan besar seperti menganggap mereka ini sebagai seorang pemalas dan kuat makan. Namun, tidak semua daripadanya mempunyai pilihan yang sama untuk menurunkan berat badan. Persoalannya, wajarkah sentimen berbentuk negatif seperti itu dilabelkan kepada mereka? Apakah cara terbaik untuk memberi kesedaran tentang isu ini kepada semua rakyat Malaysia? Itu yang kita nak bincangkan hari ini bersama dengan anda penonton-penonton. Mungkin ada dalam kalangan anda penonton-penonton yang pernah juga melalui fasa-fasa begitu kan. Memang kadang-kadang ni benda ni memang sensitif. Lagi-lagi orang perempuan lah kan. Betul. Lama tak jumpa kan, tiba-tiba sembuh. Fiza, gemuknya macam tu kan. Macam kita ni tak ada hati dan perasaan. Tergeram pula. Wak kadang-kadang dia dapat komen yang sebegitu. Ini yang kita akan bincangkan pada hari ini kepada anda. Teruskan menghantar komentar anda di Facebook Wanita Hari Ini TV3. Okey. Tak sabar ni. Nampak tak gosok tangan. Kita nak perkenalkan tetamu kita hari ini. 2 orang individu ini sememangnya hebat dalam bidang mereka masing-masing yang sudi bersama dengan kita dalam studio. Di sebelah saya kita bersama dengan Puan Satya Kandi selaku pempengaruh media sosial. Siapa tak kenal Satya? Apa khabar? Hai Satya. Dan kalau anda perasan di awal-awal tadi kita ada rangkuman video TikTok tu, itulah Satya. Memang sangat-sangat terhibur kalau tengok video-video TikTok Satya. Thank you. Okey, dan kita juga bersama dengan seorang yang sebenarnya tak perlu diperkenalkan lagi, tapi kita perkenalkanlah juga. Kita bersama dengan Sherry Al-Hadad. Yeah. Hai Sherry. Hai, apa khabar semua? Baik, Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Sherry sihat ya? Sihat, lama tak jumpa kan? Baru pagi tadi kita like dia punya Instagram. Betul, Gambar baru dia dengan Umi dia. Kita baru stok dia lah. Terus kita ada kat sini. Wow, okey. Dan kita juga bersama dengan seorang lagi tetamu, seorang pakar endokrin kita. Kita bersama dengan Dr. Chui Keng Chu selaku pakar endokrinologi daripada Hospital Pakar KPJ Ampang Puteri. Hai doktor, apa khabar? Hai, apa khabar? Dah lama tak bersama dengan doktor? Sihat doktor ya? Ya, sihat. Okey. Kita nak mulakan topik perbincangan kita ini bersama dengan Sherry dan Satya dahulu kan. Kalau kita bercakap tentang gemuk ni, ini memang satu perkara yang sensitif lah bagi kita perempuan dan bukan kita perempuan je, kadang-kadang orang lelaki pun mungkin sensitif juga. Betul. Kan. Macam video-video yang ada Satya buat kan. Bagaimana Satya melalui fasa kehidupan Satya sendiri? Adakah memang Satya ini bertubuh sedikit besar daripada kecil ataupun bila dah besar dan mendirikan rumah tangga baru berubah bentuk fizikal tu? Tak, saya memang berbadan besar sejak kecil lagi. So, you boleh bayangkanlah gurauan, sendaan yang dilemparkan ataupun kalau kita jalan ke mana-mana pun mereka memang ada orang akan tanya, kenapa tak boleh nak kurus ke? Ada juga soalan macam tu ya? Ada. Ramai kan? Mesti ada orang ejek-ejek macam mana kan? Mestilah, mesti ada ejek. Tapi itulah kita kena, sebagai orang yang berbadan besar, kita kena tak boleh nak fikir benda-benda tu. Kalau fikir benda tu, terus depres, tak boleh nak buat apa-apa. Tapi bukannya kita tidak mencuba untuk menguruskan berat badan dan bukannya tidak ingin mengamalkan gaya hidup sihat. Mungkin ada faktor-faktor lain yang selepas ini Satya sendiri boleh kongsikan bersama dengan penonton. Tetapi kalau kita bercakap tentang seorang Sherry Al-Hadad, yang kalau kita ikut perkembangan kerjaya Sherry daripada awal sehinggalah sekarang ini, kita memang mengenali Sherry sebagai seorang yang bertubuh gempal. Tetapi Sherry berada dalam industri yang sememangnya kecantikan, perfection itu menjadi kunci utama kepada seseorang itu. Bagaimana Sherry melihat tubuh badan Sherry ini? Adakah ianya orang kata menghadkan perkembangan kerjaya Sherry ataupun tidak pun sebenarnya? Okey, sebenarnya kalau nak ikutkan, saya memang daripada kecil juga memang dah bertubuh besar. Yalah, anak bongsu kan manja. Orang lain sama. Orang lain seketul ayam, kita 2. Untunglah. Daripada kecil. Jadi tapi daripada kecil juga saya memang suka dengan entertainment, dengan industri. Suka tengok TV, suka tengok orang berlakon dan sebagainya.
So bermula daripada situ saya mengidolakan seseorang. Contohnya macam kalau kita tengok cerita-cerita P. Ramlee sendiri dah keluarkan daripada luar konvensionalnya dengan pelakon-pelakon yang stock karakter. Kita tengok kita kata wow ada harapan. Dan semakin kita besar kita tengok idola kita pula Kak Adibah Noor atas pentas tu. Wow. Ada lagi harapan. Jadi memang kita suka untuk berada dalam industri ni, tapi betul bila kita bercakap tentang industri, even untuk jadi seorang pelakon, kita punya instrumen adalah badan. So memang akan ada hadnya lah. Sebab apa? Karakter dan karakteristik untuk setengah watak, dia akan cakap watak macam ni, bersaiz tubuh macam mana, dia punya luaran, fizikal. Dan of course akan dapat, kita tak bolehlah nak jadi watak tu. Faham. Memang ada kekangan waktu itu, tapi saya menggunakan instrumen saya ini untuk buat apa yang saya rasa saya boleh. Saya tukarkan benda tu. Saya melihat apa yang Sherry dan juga Satya katakan ini, bagaimana mereka menjadikan orang lain mungkin nampak bentuk tubuh badan mereka ini sebagai satu kekurangan, tapi ini kelebihan bagi Sherry dan juga Satya kerana anda istimewa lah. Tak ramai orang dalam kategori itu yang bersaiz begitu, bertubuh begitu, dan Sherry juga antara bukti bahawa sebenarnya bakat itu yang ke depan berbanding bentuk fizikal. Ini yang kita nak tanyakan kepada doktor juga. Doktor, kalau kita dah dengarkan pandangan daripada Sherry dan juga Satya, yang mana doktor, kalau kita lihat ada setengah orang, dia bukan dia yang pilih nak bertubuh besar ataupun nak berbadan gempal ataupun nak jadi gemuk. Kadang-kadang dia tak makan banyak sebab orang selalu ingat nak jadi, kalau badan dia besar dia mesti makan banyak. Tapi sebenarnya mungkin ada faktor-faktor lain yang ada kaitannya dengan endokrin ini, yang mana mereka ini mungkin disebabkan oleh faktor hormon ke, faktor genetik ke, ataupun apa faktor-faktor lain yang boleh menyebabkan seseorang tu berbadan besar ataupun gempal, doktor? Doktor? Boleh dengar ke, doktor? Hello, doktor? Okey. Okey, baik. Sementara kita menunggu doktor untuk bersama-sama dengan kita, mungkin ada sedikit tak dengar tadi kan. Okey, kita nak saksikan dahulu. Ini paparan yang menarik yang saya kira Sherry dan Satya pun mesti suka, berkenaan dengan fashion plus size dari MS Claire yang disediakan oleh wartawan kami, Fiza. Jom kita saksikan. Memiliki bentuk badan yang berisi ataupun curvy tidak semestinya tidak boleh tampil bergaya. Bagi mereka yang berbadan gempal, agak sukar untuk mencari saiz baju. Tetapi kini tidak lagi, dengan jenama pakaian Miss Claire yang menyediakan pakaian plus size dan trendy, menjual saiz sehingga 7XL. Sebenarnya syarikat kami dah start beroperasi pada tahun 2010, di mana kami bermula menjual pakaian dari saiz S sampai ke L. Dan setelah melihat carta penjualan kami, di mana kami nampak L size itu lagi tinggi penjualannya. Dan masa yang sama ada permintaan dari golongan-golongan wanita yang saiz besar, di mana XL sampai ke atas. So dari situ tercetuslah idea untuk kami, kenapa tidak kami mulakan untuk jual pakai saiz yang baru, iaitu XL sampai ke 7XL. Tampil dengan memberikan segala yang segar dan menepati arus fashion terkini, koleksi ini terdiri daripada pakaian santai sehinggalah ke pakaian pejabat. Saiz ukuran badan seseorang wanita itu, lagi-lagi wanita gempal, hanyalah nombor angka sahaja. So di dalam dunia fashion tidak ada limit untuk seseorang wanita itu nampak bergaya dan cantik. Bukan setakat pakaian sahaja, koleksi kasut juga antara yang menjadi tumpuan wanita plus size di sini. Bagi saya, kita tidak boleh menilai sifat seseorang itu dengan melihat saiz ukuran badan wanita itu. Sebab mungkin ada yang tidak sedar sebenarnya mereka tidak ada pilihan untuk menurunkan berat badan kerana faktor-faktor, contohnya kesihatan. Terpaksa makan ubat, and then tidak kita sedari, mereka sedari juga di mana ubat itu membuatkan mereka berat badan mereka naik. Dan second iaitu hormon. Dan paling last yang saya tahu, keturunan, genetik.
Dan faktor-faktor itu membuatkan mereka tidak ada pilihan untuk menurunkan berat badan. So kita tidak boleh menilai sifat seseorang itu dengan melihat saiz ukuran badan seseorang itu. Misi Miss Claire bukan saja untuk menjual pakaian wanita plus size. Tertubuhnya Miss Claire ni secara tak langsung kami berharap dapat menubuhkan satu komuniti wanita plus size. Di mana menyokong sesama antara satu sama yang lain. Of course, objek utama kami ingin melihat wanita plus size di luar sana nampak bergaya, yakin bila menyarungkan koleksi kami dan paling penting dapat memenuhi kehendak keperluan wanita plus size di sana. Berbadan besar, gempal, sasa dan berisi bukanlah alasan untuk tidak bergaya. Apa yang penting, keterampilan diri harus dijaga seiring dengan mengekalkan kesihatan dalaman yang optimal. Wow, itu dia tadi antara fashion yang sebenarnya kita pun sempat bersembang sama kita mengatakan bahawa itu antara fashion yang sebenarnya bukan sekadar fashion, tetapi yang paling penting apa yang perlu kita pakai adalah confidence, keyakinan diri kita. Keyakinan dan juga keselesaan. Betul. Tak kira lah. Itu betul. Saya kira yang paling apa yang Uyana katakan itu sangat-sangat betul, itu tentang keyakinan diri. Ini kita nak berbalik kepada doktor lah kan. Doktor, kalau kita boleh kembali, doktor dah dengar kami? Doktor boleh tolong unmute? Doktor boleh cakap. Kita dengar doktor. Silakan doktor. Doktor cakap. Doktor dengar kami? Okey, silakan. Doktor, kalau kita berbalik kepada soalan tadi kan doktor, adakah sebenarnya faktor kegemukan, obesiti ini juga ada kaitannya dengan endokrin? Adakah ianya ada kaitan dengan hormon, faktor genetik ataupun faktor-faktor pengambilan ubat dan sebagainya, doktor? Silakan doktor. Ya. Okey, terima kasih pada soalan itu. Sebenarnya obesiti ialah satu masalah yang sangat kompleks. Berbagai faktor akan menyimpang kepada berat badan. Memang kebanyakan dia disebabkan oleh pengambilan tenaga yang rendah dan kekurangan aktiviti fizikal. Tetapi ada juga yang disebabkan oleh faktor genetik dan juga ada kemungkinan ada penyakit yang menyumbang kepada obesiti. Okey. Doktor boleh teruskan doktor, apa antara sebenarnya faktor-faktor hormon, faktor genetik ataupun faktor-faktor penyakit yang boleh menyumbang kepada masalah obesiti ataupun kegemukan ini? Jadi kalau seseorang ada masalah obesiti, kita harus mendapat secara kesihatan yang lengkap dan juga tempat pemeriksaan kesihatan supaya kita dapat mengenal pasti sama ada apa-apa punca yang disebabkan oleh penyakit. Ada penyakit hormon seperti penyakit thyroid, seperti hypothyroidism, yang menyebabkan metabolisme badan berkurangan dan boleh menyebabkan berat badan bertambah. Okey. Silakan doktor. Selain itu ada juga penyakit seperti penyakit Cushing syndrome ataupun polycystic ovarian syndrome yang juga menyebabkan kecenderungan lebih tinggi untuk mendapat obesiti. Okey, bermakna ada pelbagai faktor juga yang menyebabkan seseorang itu boleh mengalami kegemukan ataupun obesiti ya doktor? Betul. Okey, sekejap lagi kita nak tanya kepada doktor, apa sebenarnya yang boleh dilakukan oleh golongan ini sekiranya pelbagai usaha dah mereka lakukan cuba untuk menurunkan berat badan tetapi masih lagi tidak berhasil dalam keadaan yang lebih selamat. Ya doktor, sekejap lagi kita tanya. Okey. Sebelum tu nak tanya kepada Sherry juga. Sherry, orang kata struggle kita ni kita sahaja yang tahu. Dan khususnya kan kalau Satya dan Sherry juga nak menurunkan berat badan ni mesti orang kata struggle memang sangat-sangat susah. Setiap orang melalui proses dan journey yang berbeza. Kalau untuk Sherry sendiri, mungkin boleh kongsikan antara perkara yang dilakukan oleh Sherry, struggle yang Sherry lalui untuk berada di tahap yang Sherry sekarang ini berada. Makin lama kan Fiza kita lihat Sherry semakin lama semakin mengecil. Betul, journey setiap orang berbeza-beza ya. Lagi satu macam Sherry sendiri kan. Daripada sekolah menengah dulu kata azam baru ya. Form 2 nanti nak kurus lah. Naik form 2 sama lagi. Form 3 nantilah nak kurus. Jadi
benda tu memang susah sebenarnya. Macam orang kata, diet lah, exercise lah. Senanglah mereka nak cakap, tapi yang nak laluinya adalah kita. Betul, kita kena, sebenarnya orang sekeliling pun memainkan peranan yang penting. Keluarga kita, rakan-rakan kita, kalau mereka memberikan semangat pada kita, mungkin kita akan rasa lebih bersemangat untuk okeylah, tahun ini kita nak buat. Dan memang susah sebab kita dah hidup, bayangkan saya dah 37 tahun hidup macam ni dan saya nak tukar pula saya punya rutin. Berbeza pula. Cuma setiap kali saya pergi ke hospital dan sebagainya, buat medical check up dan sebagainya, doktor akan cakap, walaupun bertubuh begini tapi kena jaga kesihatan, kena sentiasa fit dan sebagainya. Itu yang saya ambil. Dan saya ni merupakan pelajar teater. Daripada dulu pun kita memang akan ada exercise, akan ada training, rehearsal dan sebagainya. So saya dah mula start tahu tentang tubuh badan saya sendiri daripada muda. So bila semakin meningkat umur, mungkin dah waktu ini saya rasa macam saya perlu untuk turunkan sedikit berat badan untuk supaya sihat. Bukan orang kata, kadang-kadang orang kata, Cherry nak kurus sebab nak cantik. Saya cakap bukan. Macam ni pun dah cantik. Betul, saya setuju. Saya setuju sebab Body positive. Orang kan cakap macam nak kurus sebab nak cantik. Bukan kurus tapi lebih untuk kepada kesihatan kan. Sebab we are beautiful in our own way. Betul. Tadi apa 37 nampak macam 36. Muda setahun. Saya bagi dia sekarang lagi 5 tahun. Lagi 5 tahun. Okey. Mana saya? Kita tentang Syari ni kita cakap bagaimana kita sendiri yang mengenali tubuh badan kita, bentuk badan kita dan sebagainya. Macam apa doktor katakan tadi. Kadang-kadang kita dah usaha tapi bukan atas sebab faktor-faktor tertentu juga menyebabkan sukar ataupun proses penurunan berat badan tu agak lambat. Macam Satya sendiri, kalau tak keberatan untuk kongsikan kepada penonton-penonton, dalam sepanjang tempoh ni mesti banyak kali kan nak cuba turunkan berat badan dan sebagainya kan? Every Sunday, setiap hari Ahad. Okey. Isnin ni kita start diet. Kita buat yoga. Itu yang dalam TikTok tu. Rabu depan. So memang azam tu ada. And as usual, apa-apa yang kita buat mesti ada cabaran dan halangan. Tapi I dah try yoga ke, cycling ke. And I'm very active, you know. I bukannya duduk kat couch tengok TV macam tu. I'm very active. Tapi ada setiap orang yang berbadan besar, dia memang tak nak macam tu tau. Betul. Because there's too many stigmas around orang yang berbadan plus size macam kita. Right? There's a garisan yang halus di antara mengagung-agungkan obesity dengan self-love. So bila kita dah confident, we love ourselves, apa orang ingat, kita selesa berbadan besar. Dia malaslah nak buat senaman. Tak nak cuba pun untuk kurangkan berat badan. Tapi hakikatnya kita memang sudah cuba banyak benda, macam-macam. Nak senang ke? Exactly. Dia jangan cakap tentang puluhan kilo yang kita nak kurangkan tu. Tapi kadang-kadang nak buang sekilo, 2 kilo tu pun susah. Yang penting ada usaha dan inisiatifnya. Satya, mungkin Satya boleh kongsikan juga kepada penonton bagaimana sebenarnya kita nak mencapai keyakinan diri tu. Sebab nak sampai ke tahap Satya, nak sampai ke tahap Syari untuk yakin dengan apa yang kita ada ni. Dan self-love tu kan, Fiza? Self-love tu, keyakinan dia tu bukan mudah. Saya kira ramai juga dalam kalangan masyarakat ataupun penonton kita yang merasakan bahawa macam mungkin mereka akan komen, yelah Syari selebriti, yelah Satya pempengaruh media sosial. Tapi hakikatnya setiap orang ada kekuatan dan keyakinan diri yang mereka boleh gali, mereka boleh keluarkan dan mereka boleh yakin dengan apa yang mereka ada tu. Okay, self-love is the most important love. Even before love yang you tunjuk kepada orang lain, self-love is the biggest form of love. Itu yang I selalu cakap dengan orang. Mantra. Yang I percaya. That's the mantra. Because tak kisahlah orang plus size ke, orang kurus ke, apa-apa size pun, everybody have self-doubt. Dia akan rasa muskil. Ini cantik ke? Dah kurus macam ni, tapi rambut sikit lah. Lengan hitam lah. Muka cengkung lah. Semua orang ada insecurity, right? So self-love is the biggest form of love. Itu yang I selalu percaya. And bila ada orang passing remark, like cakap, you ni gemuk lah apa kan, you have to ignore. Jangan put energy inside it. Cakap, dia dah cakap aku ni gemuk lah. Memang sedih memang sedih. Tipulah kalau I cakap I tak sedih. Tapi
apa yang you rasa pasal you tu lagi penting daripada apa orang ingat pasal you. That's the most important. Wow, meremang saya rasa. Sebab hari ini topik kita pun lebih menjurus kepada bagaimana kita walaupun dalam keadaan tubuh badan yang berbeza-beza, tetapi penting untuk kita menjaga dan menghargai diri kita. Itu yang lebih utama. Okey, baik Fiza, ada lagi yang kita nak tanya kepada tetamu kita, khususnya kepada doktor dalam talian. Tetapi sebelum itu, ada satu paparan berkenaan dengan pembedahan bariatrik yang saya kira ini juga boleh dijadikan antara pilihan yang terakhir buat mereka yang mengalami beberapa masalah ataupun kondisi yang menyebabkan mereka mengalami kegemukan ataupun obesiti. Jom kita saksikan. Silakan. Memiliki tubuh badan yang cantik dan sihat menjadi impian buat semua manusia yang ingin menjaga penampilan mereka. Antara kaedah rawatan yang boleh dilakukan ialah seperti rawatan pembedahan bariatrik yang kini semakin menjadi pilihan utama dalam rawatan klinikal bagi membantu mengatasi masalah berat badan berlebihan. Bariatrik tu actually untuk orang yang ada masalah berat badan terlebih pada biasa. Bariatrik bukan untuk kurus berat badan. Bariatrik tu rawatan untuk penyakit-penyakit yang dapat because of obesity. Plus dia akan elokkan all the penyakit-penyakit yang kita ada macam darah tinggi, kencing manis, asma, masalah berdengkur yang kita panggil dia sleep apnea. Merupakan pakar perunding pembedahan bariatrik selama lebih daripada 5 tahun, baginya rawatan ini bukan sahaja mudah mengurangkan berat badan, malah ianya juga sedikit sebanyak dapat meningkatkan mutu kehidupan seseorang yang melakukannya. Pasal penyakit-penyakit dan pasal berat badan. Untuk turun berat badan, kalau ikut surgery dia akan turun between 70 sampai 80%, 90%. Maknanya patient almost near ideal weight. And to back to the original size, maknanya patient akan turun. Possibility dia berat badan naik balik, dia kurang kalau patient kita ada proper follow up. Kita akan ada weight loss plan, kita ada what we call maintenance plan. Maknanya kita akan turun berat badan sampai achieve target, lepas tu kita ada plan macam mana maintain that weight. Namun prosedur memeriksa keadaan kesihatan pesakit perlulah dilakukan terlebih dahulu bagi memastikan pembedahan berjalan dengan lancar. Prosedur yang dilakukan adalah berbeza mengikut jenis pembedahan serta keadaan semasa pesakit. Semua patient dia akan datang, dia akan dapat consultation nombor 1. Plus kita ada satu explanation untuk during the consultation, apa procedure, macam mana kita potong, ada komplikasi, ini semua dah akan terang betul-betul untuk patient. Laboratory assessment yang mana blood test, kita buat ultrasound, kita cek organ-organ semua. Kalau patient fit, terus kita akan set untuk date for surgery. Pembedahan bariatrik antara alternatif bagi mengatasi permasalahan obesiti yang membimbangkan. Apa jua cara dalam menguruskan kawalan berat badan dan menjaga kesihatan, yang paling penting, tindakan yang dilakukan dapat meningkatkan keyakinan dalam menjalani kehidupan seharian. Itu dia antara rawatan yang dibolehkan bagi mereka yang mengalami obesiti mungkin ataupun mengalami penyakit-penyakit yang tertentu. Betul. Tapi anda perlu mendapatkan konsultasi daripada doktor sama ada sesuai ataupun tidak kan. Ini yang kita nak kongsikan juga kepada Syahri dan juga Satya. Kalau kita bercakap tentang keyakinan diri, self love, tadi Satya dah kongsikan. Macam Syahri sendiri, saya kira kalau bercakap tentang sokongan, kalau bercakap tentang kritikan, pasti ramai kan macam-macam. Bagaimana sebenarnya kritikan-kritikan daripada zaman sekolah sampailah ke dewasa ni menjadikan Syahri ini hari ini seorang Syahri Al-Haddad yang berjaya di mata masyarakat Malaysia yang ada 1.3 juta followers di Instagram. Oh, 1.3 juta. Okey, sebenarnya daripada saya kecil lagi, saya tak pernah rasa diri saya lain daripada orang lain. Saya rasa saya sama je, belong with everyone, berada dalam society yang betul. Tapi yalah, bila masuk ke sekolah dan orang mula ejek dan sebagainya, tapi saya macam, kenapa awak ejek saya? Saya tetap rasa benda tu positif. Sampailah saya masuk dalam bidang teater, ada satu cikgu saya cakap dengan saya yang saya pegang kata-kata tu sampai sekarang, jadikan kekurangan itu sebagai satu kelebihan. So itu pula mantra saya yang saya akan gunakan setiap hari. So daripada situlah saya mencipta identiti saya sebagai Syahri Al-Haddad, branding saya be yourself, love yourself, di mana saya memang sayangkan, cintakan diri saya sendiri dan saya buat macam inilah. Kalau ada 10 orang, 7 sayang kita, 3 kutuk kita, kenapa kita nak herankan dengan 3 ni? Betul. Sedangkan kita ada lagi 7 yang pegang tangan kita dan kata we love you. Alhamdulillah.
benda macam itulah yang saya rasa macam jadi semangat untuk saya. Dan bila saya portraykan diri saya di atas pentas, persona saya atas pentas ataupun ketika berlakon, saya selalu gambarkan yang indah-indah tentang diri saya. Sebab itulah saya jadikan kekurangan saya ini sebagai satu kelebihan. Dan Alhamdulillah. sekarang kita dapat lihat Sherry Al-Haddad yang sentiasa memberikan positivity kepada rakyat Malaysia khususnya, dan yang paling penting body positif. Sebab kita ni kadang-kadang kalau kita nak nak puaskan hati semua orang takkan baik. Betul. Gemuk salah, kurus salah, semua salah lah kan. Ada je yang tak kena di mata manusia. Kita nak tanyakan soalan seterusnya kepada doktor. Doktor mungkin boleh terangkan lagi lebih lanjut lagi, kalaulah seseorang individu itu macam tadi doktor dah terangkan, ada penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan seseorang itu boleh mengalami masalah obesity yang sukar untuk menurunkan berat badan. Kalaulah mereka dalam kategori-kategori seperti mengalami penyakit Cushing syndrome, thyroid tadi dan penyakit-penyakit yang boleh menyebabkan kepada masalah obesity ini, apa antara tindakan ataupun rawatan yang boleh mereka lakukan bagi menurunkan berat badan ini, doktor? Jadi memang kalau ada satu punca yang spesifik, kita boleh bagi rawatan yang khas untuk penyakit ini. Tapi untuk semua orang, memang mengawal senaman diet memang penting. Okey. Silakan doktor, teruskan. Ya. Jadi untuk orang yang sudah berupaya berusaha dengan gigih melalui senaman dan diet, tapi tak elok lagi. Sebenarnya ada rawatan ubatan yang boleh membantu. Beberapa jenis rawatan yang telah diluluskan untuk rawatan obesiti, tapi perlu diberikan dengan konsultasi. Okey, baik. Baik, doktor. Terima kasih doktor untuk penerangan tadi. Dan saya kira di hujung perbincangan kita ni kan, kita nak dengar kata-kata terakhir dari Satya juga. Satya memegang orang kata peranan yang agak besar juga dalam kehidupan kita seharian ini juga, di mana sebagai pempengaruh media sosial, apa yang kita post online itu akan mendapat reaksi, perhatian dan juga kita boleh mempengaruhi orang lain. Bagaimana Satya melihat apa yang dikongsikan oleh Satya sendiri, terutamanya di akaun TikTok, yang mana bukan kita nak encourage ataupun menggalakkan orang lain untuk menjadi gemuk ataupun it's okay kalau kita obese, tetapi lebih kepada untuk kita self-love, pada masa yang sama menjaga diri dan menjaga kesihatan kita. Ya, lah macam saya cakap tadi lah kan, sebab kalau kita orang plus size macam kita, I pernah melalui ni, kalau orang plus size macam kita, bila kita selesa dengan badan kita, when we post TikTok, kalau kita post TikTok, orang nampak kita, ada yang ingat kita ni terlalu selesa, tak ada nak buat senaman ke apa-apa ke, kalau tak post bukan maknanya tak buat, right? Betul. Tak ada usahanya. Ada usahanya. So apa yang I nak ketengahkan kat sini ialah semua orang ada buat usaha dia orang masing-masing. Dia ada try, and tak kisahlah badan dia besar ke kecil ke, apa jua saiz pun, setiap orang kena love themselves and buat apa yang patut untuk teruskan hidup dengan keyakinan diri. Okey. Ya. Dan sebenarnya Satya juga dah mendirikan rumah tangga, dan kita juga nak ucapkan tahniah kepada suami Satya ni, kerana yang pastinya suami ini menyayangi, mencintai dan juga menerima Satya ini seadanya. Yes. Itu yang kita tahu, itulah cinta sejati. Dan Sherry, kalau Sherry boleh kongsikan juga kata-kata semangat kepada penonton-penonton kita hari ini kan, kerana setiap daripada kita ini ada cabaran yang berbeza-beza. Dah usaha tapi belum lagi berjaya sampai ke apa yang kita inginkan. Nak cuba turunkan berat badan dah bertahun-tahun tapi tak dapat capai berat ideal yang diinginkan. Tapi apa yang penting kat sini yang kita nak sampaikan kepada penonton, yang pastinya bukannya kita nak buat sesuatu ni atas desakan ataupun kritikan orang lain, tapi lebih kepada kesihatan diri dan bagaimana kita nak mencintai dan menyayangi diri kita sendiri. Okey, khususnya kepada adik-adik saya di luar sana yang kadang-kadang ada juga DM ya, kata, "Kak, tolonglah, saya rasa tertekan dengan hidup bila orang buli." Zaman saya dulu bully di sekolah je, tapi sekarang ni dah ada cyberbully pula. Betul. Double bully. So saya faham perasaan adik-adik saya sekarang dia yang berada di luar sana. Jangan risau, sebenarnya perjalanan hidup kita ni indah kalau kita create benda tu. Kalau kita sendiri yang cipta keindahan itu. Sebab saya selalu fikir hidup kita ini adalah novel kita sendiri. Kita yang jadi hero, kita yang akan
mewarnakan novel kita. So kita tak jadi sidekick dah. Kita bukan watak-watak sampingan. Jadi kepada adik-adik di luar sana, walaupun ada cabaran dalam hidup, yang penting kita kena ada keyakinan, cintai diri kita dulu sebelum orang lain dapat mencintai kita. Itu yang paling penting yang saya selalu pegang. Betul. Kita ni kadang-kadang hidup ni kita suka dengan dengar apa yang orang cakap, apa yang orang kritik kan. Tapi yang paling penting apa yang Syahri dan juga Satya sampaikan, yang paling penting sekali kita sayangi diri sendiri dulu, self love. Terima kasih kita ucapkan kepada Syahri, Satya dan juga kepada Dr. Chui Keng Chu selaku pakar endokrin kita pada hari ini yang sudi berkongsi pelbagai perkongsian bersama dengan kita. Betul, dan yang paling penting kan juga mungkin Satya dan Syahri akan setuju, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Orang lain mungkin berjaya menurunkan berat badan dengan cepat dalam tempoh yang sekejap. Kita mungkin sedikit berbeza. Yang penting kita tahu perkembangan diri kita yang menuju ke arah yang lebih baik dan lebih sihat.